Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam kasih sayang kepada panel penceramah dan ahli kumpulan saya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya yang lain. Saya Mukrisyah bin Muhammad. Nama saya Faizal. Nama saya Raja Adam. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Faizal dan Raja. Program ceramah ini merupakan program ceramah yang kami anjurkan ini merupakan kerja khusus kami dan yang dipanggil sebagai pentaksiran berterusan. Okay. Khususnya, saya akan terangkan tajuk kita pada hari ini iaitu Al-Quran dan Sunnah, di mana Al-Quran dan Sunnah ini berkait rapat dengan akidah, ibadah dan akhlak bagi setiap Muslim. Sebagai Muslim, Al-Quran dan Sunnah wajib dijadikan panduan hidup agar dapat menjalani kehidupan yang mengikut syiar agama dan di samping memperoleh keberkatan. Al-Quran ialah panduan utama kepada umat Islam. Setiap masalah yang timbul pasti ada jawapan dalam Al-Quran, dan As-Sunnah pula ialah segala sesuatu yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, sama ada dari segi perbuatan, ketetapan, kepribadian dan akhlak beliau. Jadi, sebelum saya serahkan kepada Ustaz dengan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan sedikit tentang penceramah kita pada hari ini. Orang kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Nama penuh beliau ialah Ustaz Ahmad Mamduh bin Muhammad Zulkifli. Beliau menetap di Pulau Pinang. Beliau bekerja sebagai pegawai di bahagian fatwa Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, dan beliau juga pemegang tauliah mengajar di Pulau Pinang. Baiklah Ustaz. Berbalik kepada tajuk ceramah kita pada hari ini, boleh Ustaz kupas dan jelaskan hubung kait penghayatan akidah, ibadah dan akhlak yang berpandukan akhlak mulia. Okey. Boleh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Saudara Mukrisyah, dan bersama kita Saudara Wan Muhammad dan juga Raja. Jadi saya sekarang di Jabatan Mufti Pulau Pinang, dijemput oleh Saudara Mukrisyah untuk beri sedikit perkongsian lah, bukan nak ceramah sangat lah, perkongsian mengenai bersempena dengan mungkin dengan Maulid Rasul dan juga kerja tugasan yang kalian kena buat. Dan mungkin pagi ni insya-Allah sedikit sebanyak lah kita kongsikan sedikit bagaimana yang disebutkan hubung kait antara akidah, ibadah dan juga akhlak Nabi SAW. Pertama sekali saya nak bawa lah kalian kepada untuk memahami kerangka kita lah sebagai seorang manusia di muka bumi ni, kan. Jadi kita dilahirkan dan kita semua faham apa kita punya peranan sebagai seorang yang telah wujud di muka bumi ini sebagai hamba Allah Ta'ala, dan kita juga diberi modul ataupun panduan untuk menjalani kehidupan kita, dan seterusnya kehidupan selepas hidup sekarang ni, selepas kematian dan seterusnya. Seperti yang disebut oleh Tuan moderator ataupun Tuan pengurusi majlis tadi, kan, sunnah Nabi SAW, daripada perbuatannya, perkataannya, kan, daripada pengakuannya. Maka di samping kita membaca, mengamalkan dan memahami dan menghayati dan bertadabbur dengan isi kandungan
Al-Quran, kita juga wajiblah untuk kita juga memahami, menghayati dan mencontohi perihal baginda Nabi SAW dari sudut kata-kata baginda, perbuatan baginda, dan semuanya kita akan dapat tak lain tak bukan daripada hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh perawi-perawi, sahabat-sahabat dan perawi yang kita tak perlu pun kita nak susah nak mencari mereka di mana-mana, tak perlu pun kita bermusafir beribu-ribu batu untuk mencari hadis, untuk mengetahui apa yang telah Nabi SAW bawa. Kerana Nabi SAW dengan kita ni dah jauh dah, maksudnya kita ni hidup zaman ni Nabi SAW tak ada dah kat sini dah. Jadi yang ada supaya kita untuk kita nak meneladani baginda SAW dan kita nak memahami kerangka syariat itu sendiri, maka kita hanya perlu rujuklah kepada yang pertama sekali ahli ulama lah, orang yang arif, yang lagi pandai dalam ilmu agama, ilmu usul dan seterusnya, syarak dan sebagainya. Dan kita juga ada kitab-kitab yang boleh kita rujuk. Dan kemudian ada satu perkara lagi, iaitu benda yang maklum berdarurah. Kita selepas kita dilahirkan, alhamdulillah saya yakin ketiga-tiga kita ataupun keempat kita dalam majlis pada pagi ini dilahirkan dalam keadaan Muslim, betul tak? Ada yang ada yang lahir belum Muslim kemudian masuk Islam. Alhamdulillah hidayah Allah Ta'ala bagi. Dan kita pun lahir sebagai seorang Muslim, kita sedar pun kita dah tengok dah kepentingan solat. Kita kena solat, kita kena puasa, kita kena bersedekah kan, kita kena banyak zakat. Jadi mungkinlah hadis yang saya rasa maklum semua orang tahu, kita duk baca banyak kali dalam hadis 40 tu kan, Islam ini terbina atas apa? Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya pertama sekali mesti tauhid lah. Ini yang kata tauhid ni yang membawa kepada akidah kita sekarang ni ialah apa? Ialah beriman dengan Allah Ta'ala, menyatakan, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian barulah datang selepas itu solatnya, puasanya, zakatnya dan seterusnya lah, haji dan sebagainya. Dan kalau kita tengoklah mudah yang kita nak, saya nak bawa modul baru-baru ni kita ada ziarah daripada Syekh Fadilatul Doktor Ali Jumaah daripada Mesir, dan juga Habib Umar daripada Yaman. Kalau kali ingatlah baru-baru ni, betul tak? Dalam berapa 2 bulan lepas kot. Jadi sedikit perkongsian waktu tu, kita saya sebahagian daripada yang dijemput untuk menghadiri muktamar ilmuwan dan ulama tu lah. Waktu tu yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pada muktamar, pada persidangan waktu itu banyak sekali peringatan yang telah diberikan oleh kedua-dua tokoh. Antaranya pertama mestilah berpegang pada akidah yang sebenar-benarnya lah kan, akidah kita sekarang ni, yang kita bertauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukan selain daripadanya, dan kita mengaku bahawa Nabi Muhammad sahajalah seorang pesuruh Allah. Maksudnya Nabi Muhammad lah yang kita ikut kan. Kita tak boleh ikut orang-orang lain, sebab zaman-zaman lain ini ramai di internet sendiri pun banyak pihak-pihak yang mengaku Nabi, yang mengaku Imam Mahdi dan macam-macam lah cerita kan. Kalau kita nak bincang benda-benda pelik-pelik ni banyak sangat-sangat. Tapi dua benda. Yang pertama, kita patuh, kita bersaksi bahawa Allah Ta'ala itu, maknanya dari sudut imannya itu, dari sudut akidahnya itu kena betul. Kemudian Nabi pula, part yang kedua, part Nabi itu banyak yang kita boleh ikut. Bukan banyak kita boleh ikut, banyak yang kita kena ikut.
Yalah, ada orang kata, ish, Ustaz tak boleh ikut Nabi, Ustaz kita bukan Nabi. Ya betul, sungguh-sungguh. Tapi kalau tak ikut Nabi, nak ikut siapa? Betul tak? Jadi mau tak mau mesti kena ikut Nabi lah. Innama ana bashar mithlukum yuha ilai. Maksudnya aku ni sebenarnya orang macam hampa lah juga, kan? Ana bashar mithlukum. Nabi SAW orang macam kita jugalah. Jadi kita kena contoh Nabi SAW. Dan akidah, ibadah dan akhlak ni sangat berkait rapat. Dalam kita tengok dalam rukun Islam sendiri, kan, kita berkalimah, dua kalimah syahadah itu menunjukkan pegangan akidah kita, betul tak? Kemudian seterusnya kita ada solatnya, itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kerangka ibadah ni pula bila kita sebut ibadah ni satu benda yang luas. Kadang-kadang kita kita mengangkat sampah pun boleh menjadi ibadah. Cuma ibadah khusus seperti solat, seperti zakat, seperti haji, seperti puasa, semua mesti ada disiplin yang sepatutnya kita turuti. Kalau tak ikut disiplin, maka tak sahlah solat tersebut, tak sahlah haji tersebut. Dan semuanya ini kerana apa? Kerana tauhid Allah Azza wa Jal. Kerana akidah tu. Dan dua-dua perkara ini, akidah dan juga ibadah ini, kan, boleh menghasilkan peribadi yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Baik, mulia yang akhlak yang kita nak bincang kat sekarang ni bukannya akhlak biasa. Maksudnya buat baik ke orang, senyum pada orang. Ya betul, memang betul, kita senyum ni akhlak yang baik. Tetapi Nabi SAW diutuskan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan, Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Persoalan yang timbul, adakah sebelum datangnya Nabi tidak ada akhlak? Tidak ada kita kata moral? Ada. Cuma Nabi SAW datang ni untuk menyempurnakan moral tersebut, menyempurnakan kemuliaan akhlak tersebut. Jadi banyak hadis-hadis yang berkaitan menceritakan. Baik, kita letak tepi hadis. Ni hadis adalah sumber syarak, sumber hukum, satu benda yang kita sepakati. Ulama bersepakat bahawa hadis salah satu sumber hukum. Adik-adik bidang apa? Kos apa tak? Ambil pengajian bahasa Melayu. Pengajian bahasa Melayu. Okey. Baik. Saya ingatkan pengajian Islam ke apa tak lah. Tapi bawah subjek pengajian Islam assignment ni. Tapi main course dia Melayu. Melayu. Bahasa Melayu. Okey, baik. Kalau macam tu, baik. Kita bagi sedikit gambaran. Oleh kerana saya bertugas di Jabatan Fatwa, di bahagian fatwa di Jabatan Mufti Pulau Pinang, salah satu institusi di Pulau Pinang ni sebagai sumber hukum. Maksudnya kita mufti ialah pihak yang berautoriti untuk melakukan hukum. Jadi sebelum kita sedikit perkongsian. Sebelum kita keluarkan hukum, mesti kita ada sumber, betul tak? Sumber hukum. Betul. Kita ada sumber hukum. Dan dalam dunia sarjana Islam ni, ataupun dunia istinbat, pengeluaran hukum ini, dia mesti ada disiplin. Dia bukannya satu benda yang mudah. Tak boleh kita nak mudah kiyah. Kan orang lain ni mudah, hak ni haram, mesti hak ni pun haram sebab lebih kurang sama. Tak. Dia ada disiplin dia. Dan semuanya mestilah akan kembali kepada apa? Kembali kepada sumber yang asas, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita dalam dunia hukum dan dunia fatwa, dunia usul fiqh, kita ada 4 sumber yang kita sepakat. Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma' dan qiyas. Al-Quran dah terpampang di depan kita, mushaf. As-Sunnah ialah kita yang duk baca hadis ni, kan? Maksudnya buku-buku hadis, kitab ataupun hadis-hadis yang telah diriwayatkan. Jadi ilmu hadis ni luas. Yang ketiga ialah al-ijma'. Ijma' ni satu benda ni dia tak dapat dicapai dah pada zaman sekarang.
dia ijma' ni dah berhenti, maknanya dah tidak ada dah. Maknanya ijma' yang ada hanya ada sekarang yang tercatat. Ijma' sahabah, ijma' tabi'in. Mungkin ada perkataan-perkataan yang digunakan oleh para sarjana dalam kitab-kitab mereka. Ijtama'at al-ummah. Maknanya dunia ijma' dah tak ada tatawur, tidak ada lagi revolusi, mungkin kita boleh sebut sebagai macam itulah. Cuma yang keempat, kita ada qiyas. Baik, qiyas ni satu sumber yang masih kita guna pakai sampai sekarang, yang dia ialah sumber yang disepakati. Walaupun begitu, di Pulau Pinang, di bahagian fatwa ataupun di bahagian di Jabatan Mufti ni, kita ada disiplin yang kita menggunakan mazhab Syafi'i lah sebagai kita punya disiplin untuk mengeluarkan hukum. Dan setiap imam mazhab yang muktabar, yang 4, dia setiap mazhab ada usulnya. Semua usul ini dia berbeza-beza kerana beberapa faktor. Dan yang saya nak fokuskan ialah semuanya akan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Maknanya nilai ataupun prinsip itu mesti dalam Al-Quran dan Hadis. Kalau adik-adik pernah dengar ada qawaid fiqhiyah, kaedah fiqh. Kaedah fiqh ni dia kaedah yang ulama dah keluarkan. Dia ada usuliyahnya, ada qawaid maqasidiyahnya, lepas tu ada al-kubra, ada as-sughra. Semua datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apa yang kita dapati daripada Nabi SAW merupakan sumber daripada sumber untuk kita mengeluarkan hukum. Jadi saya faham, saya juga diberi maklum bahawa untuk mengaitkan beberapa masalah itu dengan masalah masyarakat sosial yang sekarang, betul tak? Masalah pembuangan bayi dan seterusnya, maka benda-benda semua hukum ini semua sebenarnya ia membantu kesinambungan masyarakat sebenarnya. Jadi kalau kalian menilai ataupun melihat fatwa-fatwa yang kita keluarkan, bukan perkara yang mudah. Setiap fatwa itu kita fikir, kita mesyuarat, kita bincang, kita kerahkan wang ringgit, tenaga, masa untuk kita capai satu keputusan demi membantu bukan sahaja ibadah orang-orang Islam untuk mencapai peringkat yang sepatutnya sebagai seorang mukmin, malah membantu juga perkembangan sosial dalam kalangan masyarakat. Setakat ni dulu saya rasa mungkin kita dapat tengok kaitan antara perhatian akidah, akidahnya, akhlaknya dan juga ibadahnya. Moga-moga sedikit mukadimah pada pagi ini dapat memberi pencerahan lah sikit sebanyak. Terima kasih. Ada soalan lagi ya? Okey. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz atas lontaran penjelasan yang utuh lagi berisi sebentar tadi. Baiklah Ustaz, untuk soalan kedua daripada kami, pada pandangan Ustaz, bagaimanakah sunnah baginda ini dapat melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti dan berakhlak mulia seperti baginda? Dan apakah peranan sunnah baginda kepada masyarakat? Soalan yang kedua mengenai peranan Sunnah baginda. Peranan sunnah Nabi SAW dalam menghasilkan masyarakat yang lebih berkualiti. Pertamanya kita tahulah dalam kita menjalani kehidupan kita, ialah tak kisahlah siapa-siapa pun, mana-mana manusia pun kan, dia mesti ada dia punya ikutan dia. Mungkin pada satu ketika kita ikut pak kita, pada satu ketika kita ikut seorang tokoh yang ada dengan kita, pada satu ketika mungkin kita ikut tokoh ekonomi ke, tokoh ilmuwan ke, ataupun mungkin dalam setengah masyarakat ni menjadikan selebriti ataupun artis hiburan sebagai idola mereka. Jadi seharusnya saya tak kata sebuah ni salah 100%, cuma kita kena kata ianya boleh digunakan pakai selagi mana tokoh tersebut
mengikuti ataupun meneladani tokoh teragung iaitu Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Jadi kita kena faham bila kita sama ada kita sendiri ataupun orang bukan Islam sekalipun, bila kita tengok perihan Nabi SAW ketika mana beliau lah, maksudnya ketika mana baginda melontar kata-kata, baginda menyantuni kan, akhlak-akhlak baginda ni terpapar jelas dalam kitab-kitab. Mungkin di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulidun Nabi ni, kita akan tengok banyak lah kan pengajian-pengajian kitab, sama ada Syama'il ke, Sirah ke kan, banyak dibuka, dibentangkan, sama ada dalam online ataupun di masjid-masjid. Dan mungkinlah kita kata Nabi SAW kita kena faham. Yang pertamanya, Nabi itu ialah contoh teladan yang paling utama. Itu kita faham. Kemudian untuk mencapai itulah kita mungkin boleh jadikan beberapa tokoh sebagai kita ikut untuk mencapai perkara tersebut. Maksudnya kita kata sebaik-baik contoh ialah Nabi SAW lah kan, uswatun hasanah. Dan banyaklah hadis-hadis yang berkaitan macam mana dan perkara ini semua dapat memberikan gambaran bahawa akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sebenarnya dapat mewujudkan, dapat melahirkan rasa keharmonian itu dalam masyarakat setempat. Maksudnya kalaulah kita ni betul-betul lah mengikut akhlak Nabi, maka mungkin tidak banyak masalah yang akan timbul kan. Mungkin hati kita lebih tenang. Kita mungkin boleh lihat sirah ataupun peristiwa apabila seorang wanita Yahudi tu dia selalu kacau, dia selalu tuk duri sebagainya depan jalan kan Nabi bersemayang tu kan. Kemudian satu hari tak ada benda tu, dan Nabi sendiri pergi ziarah dia dan Nabi bantu dia apa semua sehinggalah dia memeluk Islam. Ini antara aku yang dipaparkan sampai kita banyak, mungkin ada kita pun tak tahu, banyak sama ada Nabi SAW sebagai seorang ketua keluarga, sama ada dari sudut Nabi SAW sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak menantu, sebagai bapa mertua, sebagai khalifah, sebagai imam, sebagai ketua di medan perang. Banyak akhlak-akhlak tunjukkan Nabi SAW. Kita faham dalam kita faham yang boleh kita faham ialah contohlah paling mudah bila kita nak libatkan akhlak Nabi dalam polisi-polisi semasa, dalam polisi pendidikan, contoh dalam polisi pembangunan masyarakat, pembangunan negara, pertahanan sendiri, polisi pertahanan awam. Semua ni ada sebenarnya kan. Mungkin kita boleh mudahlah, saya rasa mungkin adik-adik pun boleh dapat. Kita dalam perang, dalam Islam, kita ada syarat kan, tak boleh menyakiti wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua, betul tak? Ini polisi peperangan. Polisi ini maksudnya menunjukkan ketinggiannya akhlak Nabi SAW. Bayangkan kalau kita berperang. Perang ini kalau kita terjemah dalam bentuk senjatanya, dia akan menyebabkan kematian sebagainya, itu benar. Tetapi kalau kita terjemah dalam maksud yang lebih contemporary, kita boleh faham ianya ialah competition, persaingan, betul tak? Persaingan kuasa. Jika persaingan ini bukannya dihalang dalam Islam, tidak, tetapi sebenarnya ia baik
Untuk apa? Untuk mempertingkatkan lagi lah imannya, mempertingkatkan lagi akhlaknya, mempertingkatkan lagi kebaikan di muka bumi. Maksud saya nak habaq kat sini ialah kalaulah kan kita semua stick on satu polisi yang ianya mencontohi Nabi SAW. Baik, saya beri contoh. Orang mungkin agak nampak agak kasar. Saya beri contoh ialah perniagaan. Di adik-adik sebagai mahasiswa lah, saya sifatkan sebagai mahasiswa kan. Di samping kita berlumba-lumba, kita compete dalam peperiksaan. Mungkin peperiksaan ni satu analogi yang tidak agak sesuai, kerana semua orang berhak mendapat yang terbaik. Tidak mustahil di sudut akal semua ahli dalam kelas itu boleh dapat 100%. Tidak. Itu tidak mustahil. Maka tidak ada berlaku competition lah dalam tersebut. Okey, mungkin kita boleh letak sebagai perniagaan lah. Taklah perniagaan. Ya benar. Ya satu competition, satu persaingan. Jika diterapkan akhlak. Maksudnya apa? Maksudnya bila kata akhlak Nabi SAW, tidak ada kezaliman, tidak ada hasad dengki, tidak ada pecah amanah, tidak ada penipuan, maka kita akan lahirkan satu persaingan yang sangat sihat dan berkualiti. Maksudnya akan daripada sudut itu kita akan menghasilkan satu keadaan, situasi yang sangat berkualiti walaupun dalam persaingan. Nampak apa yang saya cuba nak sampaikan? Maksudnya jika kita stick dengan apa yang Nabi SAW telah tunjukkan, Nabi SAW telah gariskan, maka ya persaingan akan berlaku, mesti akan berlaku dalam ekonomi. Mesti ada persaingan, mesti ada golongan yang di atas, mesti ada golongan yang di bawah. Jadi ini persaingan. Tetapi yang jadi masalah ialah apa? Yang akan menyebabkan sengketa ialah apa? Kerana kita telah merentasi akhlak yang Nabi SAW tetapkan. Sebab tu yang jadi dengki, jadi suka sangka buruk ke orang. Ini semua berlaku. Jadi jika kita dapat ya kan, maka keadaan suasana hidup yang itu perlu ada, tetapi lain, maka ia akan melahirkan lebih baik untuk semua orang. Wallahu ta'ala. Okey kah? Kau macam mana? Ada lagging sikit Ustaz. Ada kita kata. Jadi terima kasih. Apa? Baiklah. Akhlak tu hadis yang saya jumpa, hadis ni makruf, hadis yang antum semua tahu dah kan. Man yu'minu billahi yawmal akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Wa man yu'minu billahi yawmal akhir falyukrim jarahu wa man yu'minu billahi yawmal akhir falyukrim dhaifahu. Tengok, dia ada kaitan akidah. So siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kiamat, maka dia akan berkata khairan, baik sahaja, atau diam. Wa man, siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan nikmat akhirat, dia akan memuliakan jirannya, tidak menyakiti jirannya. Ini ialah iman dan juga akhlak. Sesiapa yang beriman dengan Allah, dia akan menghormati, memuliakan tetamunya. Ini satu ketinggian akhlak, dan ia satu garis sebenarnya Nabi SAW letakkan dalam akhlak tersebut. Ini satu benda yang kuat, yang kukuh, kerana hadis ini yang saya sebut tadi ialah riwayat Bukhari dan Muslim, yang menjadi sebenarnya satu pegangan dalam sumber hukum kita. Wallahu ta'ala alam.
Sekejap je saya. Lanjut. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas pencerahan yang begitu berkuat. Saya mewakili pihak saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi luangkan masa bersama kita pada hari ini untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai perkhidmatan yang Dia putih-putih suara tu macam mana? Okay, tak apa. Okay. Setakat itu dulu sahaja Ustaz kita pada hari ini. Masa pun tak mengizinkan. Kami mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Ustaz Ahmad Mamduh kerana sudi meluangkan masa dan panggil ni berkongsi ilmu untuk kita semua. Ya, betul. Jadi Faizal? Berdasarkan perkongsian Ustaz pada hari ini, apa yang saya dapat simpulkan, sebagai seorang Muslim, kita sewajarnya menjadikan Rasulullah SAW sebagai main role dalam kehidupan kita, kerana melalui ikutan peranan Rasulullah ni ianya dapat membentuk kita ke arah yang lebih baik, sama dalam perniagaan, pendidikan ataupun dalam bidang sosial. Kerananya akhlak Rasulullah ni adalah akhlak yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja dari saya. Okay, terima kasih Faizal. Setakat itu sahaja Ustaz. Terima kasih Ustaz pada hari ini ya Ustaz. Dekat tu je. Setakat tu je Ustaz sebab masa pun tak ni, sebab dia ada pun assignment tu ada masa dia untuk dia ada maksimum masa dia. Oh ya, tapi kira apa yang kita bincangkan tu sebenarnya tidak cukup lah untuk mengcover untuk mencangkumi seluruh topik lah kan. Masa singkat sebab isu dia agak besar dan banyak aspek perlu disentuh. Banyak aspek yang kita boleh lihat. Kita bab akhlak tu dah banyak. Kemudian hadis-hadis juga ataupun nos-nos yang ada, dia kita kena faham kadang-kadang ada satu hadis itu dia berlaku atas aspek Nabi seorang. Ada satu hadis mungkin Nabi memberi kata-kata yang ianya dari sahabat, jiran, baginda seorang. Beberapa aspek tu yang sepatutnya kita ialah nak memahami akhlak. Kena tahu lah kan hadis Nabi SAW, dan semuanya berdasarkan apa yang telah dibincang yang berkeahlian dan besar. Dan kalau untuk kita kata kita dah mencukupi pada topik ni, tak boleh lah kan. Kita hanya sebut sikit saja, hanya sekadar kita kata menyentuh, tak lagi memegang, baru sentuh sikit, tak ada nak buat apa, kita tak ada nak kalih. Kalau pegang buku tu tak ada nak buka, baru kat topik saja, dekat muka buku saja, tak ada nak buka lagi. Jadi saya rasa isunya baik, alhamdulillah, isunya bagus, cuma harusnya diperincikan dan diletakkan supaya orang lain pun boleh, kita pun boleh ambil manfaat. Mungkin bukan pada hari ini saja, malah di waktu-waktu akan datang. Jadi saya pun mohon maaf jika ada kekurangan, terkasar bahasa dan sebagainya, ataupun mungkin pengisian yang agak kurang dengan info-info yang sepatutnya lebih kukuh.
Jadi saya mohon maaf lah salah kekurangan dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi